Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala pada malam yang penuh berangkat ini dapat sama-sama kita berkumpul dalam alam maya secara atas talian ini untuk sama-sama kita memacu pergerakan, memacu tindakan kita dan juga kita mudah-mudahan dengan slot laluan ilmu ini dapatlah kiranya menambahkan manfaat, menambahkan ilmu kita dan juga menambahkan kefahaman dan juga mudah-mudahan menjadi satu pendorong kepada kita untuk kita meletakkan setinggi pengharapan kita, pergantungan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Sahabat-sahabat yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, jadi pada malam ini sukalah untuk sama-sama kita melihat kepada ayat yang keempat daripada surah Al-Fatihah, yang mana yang lepas telah pun kita pada siri-siri yang lepas telah pun kita membincangkan ayat yang pertama sehingga ayat yang ketiga, dan malam ini kita masuk kepada ayat keempat yang Allah Subhanahu Wa Taala nyatakan ba'da a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin, yang bermaksud hanya Allah sahajalah yang Tuhan yang berkuasa pada hari pembalasan. Maka sahabat-sahabat yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, maka pada ayat yang keempat ini Allah Taala nak menyatakan secara jelas dan juga nak menunjukkan sesuatu kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala yang maha agung, yang maha besar, yang maha merangkumi segala-gala keadaan. Maka Allah nyatakan bahawa maliki yaumiddin, setelah mana Allah memperkenalkan nama Allah pada ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Allah perkenalkan lagi nama-nama Allah, sifat-sifat Allah pada ayat yang kedua, Alhamdulillahirabbil alamin. Juga Allah perkenalkan diri Allah juga Ar-Rahmanir-Rahim pada ayat yang ketiga. Maka masuk kepada ayat yang keempat, Allah menyatakan maliki yaumiddin, dialah Tuhan yang berkuasa pada hari pembalasan. Maka sahabat-sahabat yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, ayat ini sebenarnya Allah Taala nak sentuh, nak sebutkan kepada semua manusia bahawa pada hari kiamat itu nanti, waktu mana dihimpunkan semua manusia, waktu mana dibangkitkan semua manusia daripada kubur-kubur mereka, waktu mana dihimpunkan pada hari mahsyar, hari Yaumul Mizan, dihimpunkan semua manusia itu, hanya Allah Ta'ala sahajalah yang maha berkuasa ketika itu. Dan juga Yaumiddin ini juga di antara nama-nama bagi hari akhirat. Ulama menyatakan bahawa bila mana sesuatu perkara itu memiliki nama yang banyak, antaranya juga menunjukkan satu bentuk kemuliaan dan juga menunjukkan satu bentuk keadaan, satu bentuk yang sangat hebat pada perkara tersebut. Maka nak menunjukkan bahawa hari akhirat itu satu hari yang hebat, satu hari yang agung, satu hari yang cukup besar. Maka nama akhirat ni pelbagai. Adanya Yaumul Mahsyar, adanya Yaumuddin, adanya Yaumul Akhirah, adanya Yaumul Jaza, Yaumul Ba'thi, Yaumul Hasyar, Yaumul Qiyamah. Maka semua nama-nama ni melambangkan keadaan pada hari tersebut. Maka hari Yaumuddin ini satu hari yang Allah nak sebutkan bahawa inilah hanya Allah Ta'ala sahajalah yang berkuasa pada hari tersebut. Bahkan juga para anbiya, para nabi juga ketika itu tidak mampu untuk memberikan syafaat melainkan dengan izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka sahabat-sahabat yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bila mana Allah menyatakan dengan nama Malik, Maliki Yaumiddin ataupun Maliki, ini menunjukkan hanya Allah Ta'ala sahaja yang berkuasa pada hari tersebut. Bahkan juga disebutkan lagi pada ayat yang lain pada surah Yasin bahawa Allah nyatakan bahawa ketika itu keadaan manusia yang ada, yang pertama, wamtazul yawma ayyuhal mujrimun, Allah berkuasa, Allah yang mengasingkan di antara orang yang beriman dan juga orang yang membuat kejahatan. Dan juga Allah juga menyatakan pada hari itu, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu kami tutup mulut-mulut mereka yang berkata, tangan-tangan mereka yang bersaksi pada kaki-kaki mereka.
Ni atas segala apa yang mereka usahakan ketika di dunia ini. Mak kata itu di antara dalil ayat yang menyokong, yang menyentuh kepada, yang menyebutkan bahawa memang hanya Allah Ta'ala sahaja yang berkuasa. Ya, maka ada satu riwayat yang mengatakan bahawa pada hari itu Allah suruh kepada orang-orang yang dahulunya ada kuasa. Itu Allah katakan, manakah orang-orang yang berkuasa ketika satu dahulu. Contoh sebab apa? Sebab dekat dunia ni pernah ada manusia yang dia ni mengaku sebagai Tuhan, yang mengaku sebagai Tuhan kepada manusia. Contohnya siapa? Contohnya Fir'aun. Dia katakan bahawa ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan kamu yang paling tinggi. Maka disebabkan pengakuan dia begitu, maka ketika di hari akhirat satu pun dia tidak mampu untuk menyelamatkan diri mereka. Maka segala kejahatan manusia ketika di dunia ini, maka itu semua akan menjadi satu keadaan yang memberikan tamparan buruk kepada diri mereka. Maka sahabat-sahabat yang dikasihi Allah, kita nak memahami bila mana Allah menyatakan dengan nama Malik ini, Allah menyatakan bahawa hanyalah Allah tu yang memiliki, yang menguasai, yang mempunyai akan segala penguasaan yang ada di dunia ini. Di antara nama-nama Allah tu ada Malikil Mulk. Malikul Mulk. Inilah Tuhan yang maha berkuasa, yang maha memiliki, yang maha mempunyai segala perkara, segala penguasaan yang ada di dunia ini. Maka sebab tu sahabat-sahabat yang dikasihi Allah, segala bentuk penguasaan yang kita ada dekat dunia ni, hatta amanah yang diberikan pada kita, kita ada kuasa ke, kita ada jawatan ke, kita ada segala-galanya tu, Allah kata qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Dialah Allah, hanya Allah sahajalah yang memberikan bentuk penguasaan memberikan kepada sesiapa yang dia kehendaki, dan juga dialah yang mengagihkan penguasaan kepada mereka-mereka yang Allah kehendaki. Dan juga wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha. Dan juga Allah jugalah yang memuliakan bagi sesiapa yang dikehendaki, dan juga Allah jugalah yang menghina kepada sesiapa yang Allah kehendaki. Biadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Segala itu semuanya itu pada kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dialah yang berkuasa atas setiap perkara. Nah, sebenarnya sahabat yang dikasihi Allah, Allah nak sebutkan bahawa dekat dunia ni adanya manusia-manusia yang Allah berikan mereka ni tampuk penguasaan. Allah ada yang Allah berikan mereka ni kekuasaan pemerintahan, kuasa jawatan sebagainya. Maka segala itu Allah berikan kepada mereka-mereka yang Allah kehendaki. Dan juga Allah nak sebutkan bahawa wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha, dengan penguasaan, dengan jawatan, dengan pangkat, dengan kedudukan yang ada pada manusia ni, Allah juga boleh memuliakan bagi mereka, dan juga boleh jadi asbab kehinaan bagi mereka. Kalau mereka menjadikan kekuasaan, jawatan, tampuk, kedudukan pemerintahan yang tertinggi ataupun di peringkat rendah sekalipun, mereka gunakan untuk melaksanakan perintah Allah, amar ma'ruf dan juga nahi munkar, mereka gunakan untuk mengajar manusia beriman kepada Allah, maka layaklah bagi mereka ni memperolehi kemuliaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi kalau sekiranya mereka menggunakan tampuk kekuasaan ini untuk menjerat manusia, untuk menindas manusia, menindas orang bawahannya, maka layaklah bagi mereka ni kehinaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu sahabat yang dikasihi Allah, Allah telah menyatakan pelbagai kisah-kisah yang masyhur dalam Quran. Kisah Qarun, kisah Namrud, kisah Fir'aun, kisah orang-orang kisah-kisah orang-orang terdahulu yang mana mereka ni ada kuasa. Contoh antara contoh yang terdekat, kisah Bani Quraisy, bangsa Quraisy yang Allah berikan pada mereka ni kekuatan. Mereka ni ada kekuatan harta, kekuatan fizikal, mereka ada tampuk kekuasaan, mereka ni orang yang berkuasa. Tetapi bila mana mereka ini ada yang kuasa tapi tidak melakukan perkara-perkara yang diperintahkan oleh Allah, tidak taat, tidak beriman kepada Allah, maka matilah mereka tu dalam keadaan yang dihinakan oleh Allah. Qarun mati dalam keadaan kehinaan. Fir'aun mati dalam keadaan
kehinaan. Macam mana hebat pun puasa, keadaan, kedudukan yang mereka ada tu, tetapi tidak membawa mereka untuk taat, beriman kepada Allah, maka layaklah bagi mereka ni kehinaan pada hari di dunia dan juga di hari akhirat. Maka sahabat-sahabat yang dikasihi Allah, Allah nak nyatakan pada ayat yang keempat ni, Maliki Yaumiddin, nak menegaskan bahawa hanya Allah Ta'ala sahajalah Tuhan yang menguasai, yang mentadbir, yang menguruskan, yang melaksanakan pengadilan yang seada-adanya pada hari kiamat itu nanti. Tidak ada satu pun dakwaan palsu, tidak ada satu pun kes-kes yang akan terlepas pada hari akhirat, bahkan tidak akan ada DNAA ketika di hari akhirat yang menyebabkan manusia itu boleh terlepas daripada perkara-perkara yang mereka telah lakukan ketika di dunia. Apa yang dibuat itu, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Benda yang baik pun akan diperlihatkan, benda yang jahat pun akan diperlihatkan. Setiap perkara perbuatannya akan diadili oleh Allah dengan seada-adanya, tanpa ada satu pun perkara yang boleh, yang mampu manusia untuk menyembunyikan, bahkan tidak akan berlaku pun satu pendosaan ketika di depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tu Allah tekankan pada ayat pertama, kedua, ketiga, keempat ni, Allah nak memperkenalkan pada hamba-hambanya, inilah di antara sifat-sifat Allah yang Maha Agung. Nama Allah yang Maha Agung, sifat Allah yang Maha Agung, layaknya Allah ni dengan segala puji-pujian. Dan juga Allah juga menyebutkan pada ayat yang keempat tadi, hanya Dialah yang berkuasa pada hari akhirat, yang ketika itu manusia tak ada satu pun yang mampu untuk menentang, tidak mampu pun satu yang berkuasa, hanyalah Allah ketika itu. Dan juga Nabi pun nak mensyafaat manusia pun dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita kongsikan pada ayat yang keempat ni dapatlah diambil manfaat dan juga dapatlah sama-sama kita tadaburkan, dan insyaAllah pada kuliah kita pada siri yang akan datang kita akan masuk kepada tafsiran dan juga tadabbur ayat yang kelima, iaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siru ala barakatillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Terima kasih kepada Tuan Azri, Ustaz Jepun kita, Ustaz Jepun. Terima kasih juga kepada Ustaz, perkongsian yang sangat memberi kesan. Sebenarnya malam ni pun tak payah nak kaitkan dengan yang Ustaz kata tadi. Sekecil-kecil kebaikan kita buat pun kita dapat ganjaran. Sekecil-kecil keburukan pun kita dapat ganjaran. Jadi untuk malam ni, Kerjaya Madani ni, Perkeso ni, bila saya kongsikan berumur 16 hingga 40, ramai kata, alamak, tak boleh dah. Dah remaja purba. Azri umur berapa Azri? 34. 34, masih muda. Jadi kepada yang dah berumur lebih 40 tahun, kongsikanlah dengan adik-adik, dengan anak-anak rakan-rakan, dengan jiran-jiran. Okey? Sebelum Kak Ayah mulakan Kerjaya Madani ni, saya rasa ramai dah pernah ataupun biasa dengar dengan Perkeso Kerjaya Madani. Sebelum saya mulakan, jarang kan orang tanya soalan dulu, betul tak Azri? Tapi saya nak open ataupun saya nak tengok ada tak orang yang nak tanya soalan sebelum saya mulakan perkongsian tentang Kerjaya Madani yang dibiayai oleh Perkeso kepada rakyat Malaysia, especially kepada pekerja gig. Pekerja gig ni Azri tahu tak siapa? Pekerja gig. Pekerja gig ni mereka yang buat e-hailing, Grab, Foodpanda tu kita panggil gig lah. Dia bekerja, dia bukan makan gaji dengan majikan tapi dia mendapat gaji. Kita panggil mereka adalah pekerja gig. Lagi satu adalah OBS. Bukan OBS OBS tu Kak Yan. Tapi OBS tu adalah orang bekerja sendiri. Okay. Jadi kerajaan dah melancarkan Kerjaya Madani nak bantu, nak keluarkan mereka yang tidak ada sijil diploma ke atas, yang berumur 16 hingga 40, yang tidak makan gaji dengan mana-mana majikan untuk kita beri sijil. Okay. Biasa orang pergi training, dia pergi training dengar balik dapat sijil kehadiran, certificate of attendance. Tetapi program ini dapat sijil. Pensijilan ini laku dikeluarkan oleh Vulsan X, certified
marketer. So you akan dapat sertifat marketer, bermaksud you boleh menjadikan kerjaya sebagai pegawai pemasaran. Okey, kita tengok ada tak orang tanya? Azri, kalau ada orang tanya. Setakat ini ada tak? Belum ada lagi. Belum ada. Okey, kalau macam tu maksudnya saya kena ceritalah A to Z. Okey. Program Bina Kerjaya di bawah sektor tidak formal di bawah Belanjawan 2023, matlamat kerajaan adalah nak mengeluarkan ataupun membantu mereka yang tidak boleh sambung diploma, tak boleh sambung ijazah, tak boleh nak pergi mana-mana lah. Maksudnya mereka buat Grab, mungkin mereka ada pergi ke buat kerja sendirilah, petani, ataupun mereka macam Azri juga pun samalah, buka kedai printing dan you tak ambil, contoh you tak carum perkeso. Okay, so mereka ini kerajaan nak bantu untuk mendapatkan latihan secara percuma yang nilainya, saya tunjuk kat bawah ni, kenapa tak gerak? Yang nilainya, Azri kenapa akak ni tak gerak ni? Sekejap. Oh, akak kena gerak kat sini eh. Sekejap eh. Okey, dah boleh gerak. Okey, yang nilainya adalah sampai tahap maksimum RM4,000. Okey, tahap dia sampai RM4,000. Dibiayai maknanya percuma. Dan anda mesti hadir selama 40 jam dan kita dah kira kita akan bagi 5 hari latihan pada bulan Oktober. Sila ambil pen dan kertas semua. Cik Jamaluddin Nasir pun ada. Coach Zul pun ada. Mana tahu nanti trainer dah flat kan. Kita kata nak trainer. Okay, trainer pun datang. Training ini adalah dibiayai sepenuhnya. Berlangsung selama 5 hari di LQ Training Center Bandar Tiram Johor. Okay, Bandar Tiram Johor. Dan setiap peserta yang nak berada dalam latihan ini harus mengisi borang. Okay, dan borang itu boleh WhatsApp saya, dapatkan daripada tim PMG pun boleh juga. Okay, borang-borang ini haruslah diisi dan kami akan daftarkan anda di dalam Perkeso. Okay, kita akan daftarkan dalam Perkeso. Okay, so saya cerita lagi sekali lah ya. Program Bina Kerjaya ini bermaksud kita nak bantu anda mendapat tempat dalam pekerjaan kerana kita fokus kepada mereka yang tidak mempunyai sijil diploma ke atas. Syaratnya adalah SPM ke bawah. Kalau you ada sijil PT3 saja pun boleh dan bermula umur 16 tahun. Apakah pekerjaan sektor tidak formal macam Kak kata tadi? Pekerja gig. Yang bawa Grab, bawa Foodpanda, yang ada gerai goreng pisang. Okay. Masa kita ada buat SME dekat Topen tu kan Azri, bila kita jumpa-jumpa dengan orang ramai kat tepi-tepi tu, bila kita tanya kan, saya usahawan, saya baru buka kedai goreng pisang. Tapi saya tak tahu macam mana saya nak pergi belajar. Orang-orang macam tu lah kita nak bantu Dan kita sebenarnya PEMJ mendapat kita panggil mendapat tempat lah dekat program kita ni sebab kita dahulukan berkongsi secara kita panggil eksklusif di dalam PEMJ Yadul Ulia untuk kita nak wawarkan. Jadi saya petik lagi yang Ustaz kata tadi, mungkin program ni tak sesuai untuk anda sebab dah berumur lebih 40 tahun. Tapi kongsilah dengan rakan-rakan. Mungkin mereka ada anak-anak yang ketinggalan. Atau mungkin mereka ada adik-adik. Okay? Ataupun kita sendiri ada adik yang perlukan sijil dalam pemasaran. Ni marketing, digital marketing Digital marketing kalau kita nak belajar dekat luar, kos dia memang sangat tinggi. Azri tolong Kak Aina kalau ada orang soalan ya. Okay. So apa lagi yang saya nak kongsikan dekat sini? Okay, kenapa kerajaan membuat program Bina Kerjaya ni adalah kita nak memberi peluang kepada individu di bawah sektor tidak formal tadi yang bawa Grab, bawa Foodpanda, petani ataupun peniaga-peniaga
Memberi peluang kepada individu meningkatkan kemahiran menerusi latihan-latihan kita yang profesional. So kategori latihan yang kita beri ni adalah profesional kerana sijil sangat laku. Sijil dia laku Dia bukan sijil kehadiran tapi sijil. Certified Marketer nama dia. Menghubungkan individu di bawah sektor tidak formal dengan sektor formal. Maksud dia macam ni. Bila kita dah train mereka, mereka ada sijil. Lepas ada sijil, mereka boleh mencari pekerjaan. Tahu tak Azri, sekarang Azri je lah aku panggil, yang muka Azri je ada kan. Kalau kita tengok dekat tempat orang cari pekerja kita panggil mana-mana syarikat pun sekarang ni, especially yang mereka yang ada bisnes, pekerjaan ataupun position yang mereka banyak cari adalah content creator, marketing manager, pegawai pemasaran, marketing team. Itu adalah antara yang paling tinggi sekali dia punya requirement dia. Sebab tu 5 hari program ini peserta boleh pulun belajar A to Z betul-betul secara teori, praktikal sampai dapat membolehkan mereka untuk masa interview tu mungkin diorang boleh bagi jawapan yang sangat padu. Sijil dah ada dah. Mungkin mereka kena test. Okay, saya nak test you. Nama syarikat saya LK Consultancy, saya nak you buat satu brochure. Brochure ni tunjukkan saya nak buat latihan sekian-sekian pada hari sekian-sekian. Buatlah. Mungkin kan. Jadi 5 hari ni sebenarnya itulah yang anda akan belajar tentang pemasaran digital. Siapakah golongan sasaran? Individu yang bekerja di bawah sektor tidak formal, bekerja sendiri dan tahap pendidikan SPM ke bawah. Okey, SPM ke bawah. Okey, bilakah tarikh kuat kuasa? Tarikhnya adalah daripada bulan Mei sampai hujung tahun. Dan program ini dijalankan satu Malaysia. So untuk Johor, kami diberikan mandat untuk membuat program ini 5 hari di training center kami di Bandar Tiram untuk 50 orang, maksimum. 50 orang maksimum pada 20 Oktober hingga 25 Oktober. Allowance disediakan selepas habis training. 5 hari tu anda kena key in lah attendance. Bila 5 hari ni kehadiran anda cantik, bagus, jadi Perkeso akan masukkan RM300 dalam akaun anda. Sebab tu masa you nak daftar, kita akan minta ni lah, kita tengok kita akan minta ni, kad pengenalan, maklumat akaun bank untuk dia nak masukkan RM300 tu. Pembuktian bekerja tidak formal di digital platform. Yang ni kita boleh suggest macam kiranya you boleh buat satu surat lah, pengakuan bekerja sendiri. Surat biasa je. Saya Azri, bekerja sebagai peniaga untuk printing, percetakan, kedai dekat mana, macam tu lah. Okay. Sijil atau lesen bekerja rasmi daripada PBT. Contohnya kalau you ada sijil macam you ada sijil MPJB ke meniaga pasar malam. Semua tu boleh. Sebab orang-orang yang macam ni kita tak carum Perkeso. Kita tak carum Perkeso. Okay. Lagi apakah tanggungjawab? Okey. Lepas you dah hadir, dia ada flowchart dia. Lepas anda dah hadir 5 hari, anda akan dapat yang saya kata tadi RM300 sebulan dia punya allowance daripada Perkeso. Dia ada bukti. Ya. Macam ada soalan daripada Tuan Zarfan Muiz.
Maaf jikalau bekerja di bawah majikan tidak berkelayakan untuk turut serta kursus di bawah Perkeso ni ke? Betul. Mereka yang sedang bekerja makan gaji di bawah majikan dan ada bukti anda dicarumkan Perkeso, tak layak. Tak layak Sebab apa? Sebab tujuan utama untuk yang program ni lah, mungkin untuk anda ada program-program lain, tapi yang ini nama dia adalah sektor tidak formal. Dia memang tarik mereka yang bekerja sendiri dengan pekerja gig. Yang ada majikan tak layak lah untuk hadir yang nak dia biayai satu kepala RM4,000 ni, tidak layak untuk hadir ke program sektor tidak formal. Yang ni Ada soalan lagi, Azri? Tak ada. Tak ada okey. Jadi kalau contoh you dah datang satu hari, hari kedua tak datang, 3 datang, 4 tak datang, 5 datang, alam tidak akan dibayar lah, sebab setiap hari kehadiran akan diambil dan akan diisikan dalam portal Perkeso. Dah selesai dah. So dia punya flow saya ulang balik. Saya ada bagi borang, isi borang. Lepas isi borang, portal Kerjaya Madani akan periksa. Lepas periksa, jika okey, bagus, akan diterima, lulus untuk layak untuk sertai program. Hadir latihan yang telah diluluskan dalam tempoh sah surat kelulusan lah. Kita punya 20 hingga 25 Oktober dan seterusnya terima bayaran allowance latihan dan sijil anda boleh diguna pakai untuk mendapat kerja ataupun anda boleh gunakan ilmu yang anda belajar tu untuk menaik tarafkan perniagaan anda. Okey, Kak minta maaf Ya. daripada Zumi Empire, macam saya pemilik tunggal nama saya, SSM nama saya, tapi saya ada diploma, suami saya ada SPM dan saya carumkan untuk dia. Saya tak carum untuk diri sendiri. So saya boleh hadir ke atau suami saya boleh hadir? Atau kami berdua boleh hadir? Dekat sini dua-dua jadi kategori tak boleh hadir. Isteri dia sebab dia ada diploma dan ke atas. Suami dia sebab carum. Sebab semua jenis pemilihan dan pendaftaran kita cuma boleh key in sahaja. Kita boleh key in sahaja, tetapi yang memeriksa tu adalah pihak Perkeso lah. Dan kita tak beranilah untuk buat macam hanky-panky dekat sini sebab kita takut kita terambil hak orang lain. Jadi kita jujurlah kita ikut apa yang diperlukan. Mungkin saya boleh cadang untuk Zura, apa you boleh buat adalah you boleh hantar staff. Kalau staff, mungkin you dapat staff baru tu mungkin dia belum dicarumkan ke Zura kan. Jadi you boleh gunakan konsep menghantar wakil lah. Dan wakil tu adalah mereka yang umur dia tahap yang sama, kemudian dia tak mencarum, dan warga negara Malaysia. Tak ada IC pula, lahir sini surat beranak. Okey, kalau dia ada surat beranak, tak ada IC, macam mana tu? Cuba pergi buat IC. Pergi buat IC dulu Zura. Tapi bolehlah kalau kita nak cuba, boleh juga. Kita boleh cuba sebab dia memang warga negara kan. Boleh. Majikan, OBS, lepasan sekolah, training provider, semakkan status. You boleh tengok dekat sini nampak tak? Yang 1, 2, 3. Kita punya yang nombor 6. Kita punya, nampak kan? Clear. Nampak program yang Kak Yan kena organize ni yang nombor 6. Sertifikat, nampak tak ada perkataan dia sertifikat. Kalau kat atas tu aromaterapi, otomasi tu tak ada perkataan sertifikat kan? Jadi ni ada sertifikat. So kalau you ada adik, ada anak kepada kakak, you punya atuk saudara punya cucu macam lebih. Azri kau lebih Azri.
Mungkin ada jiran-jiran ataupun you ada saudara mara, rakan-rakan punya anak kan, boleh ajak sebab inilah langkah-langkah kerajaan nak bantu mereka yang dah tercicir. Bukanlah kita kata tercicir ni tak bagus ya. Mungkin sebab mereka tak ada peluang nak belajar. Mungkin mereka ada masalah kewangan waktu nak sambung belajar. Ataupun mereka tak minat waktu tu. Tapi sekarang dia kata ramainya content creator buat duit. Kan baru-baru ni viral kan. Dr. Mala buat satu survey dekat sekolah. Siapa nak jadi bomber? Sikit je angkat tangan. Siapa nak jadi polis? Sikit je. Siapa nak jadi cikgu? Pun sikit. Siapa nak jadi content creator? Ramai. Siapa nak jadi YouTuber? Okay. Anak-anak sekarang jadi kita tak bolehlah ketinggalan. Kita kena belajar dan inilah masa ambil 5 hari ni yang tepi-tepi tu kita letak sekejap, kita tumakninah kejap yang lain tu, kita fokus 5 hari ni belajarlah. Sebab saya sendiri adalah seorang yang suka pergi belajar digital marketing. Dan saya adalah pengamal dan mengajar juga dan mengajar juga dengan digital marketing. Sebab zaman sekarang kita tak boleh tinggalkan digital marketing sebab untuk kita berniaga, untuk kita bekerja, orang kena nampak kita. Orang kena kenal kita. Orang kena suka kita baru dia percaya. Okay? So dekat sini dia, ini kan dia detail kan, tapi yang ini kita akan tolong isi. Sebab you dah submit borang. So dalam borang ni you kena isikan nama penuh, nombor kad pengenalan. Jadi tadi kalau Zura punya budak tu, masukkan dululah surat beranak dia, kita cuba Zura. Lepas tu email, pekerjaan terkini. Pekerjaan terkini ni kalau tengah kerja sendiri macam Azri tulis situlah, berniaga. Okay, tahap pendidikan tertinggi. So kita kena reda lah kalau yang ada degree, ada master, ada diploma kan. Mungkin kita boleh cari kerja. Kita masih ada peluang sebab kita dah belajar dan kita ada sijil tu. Tapi mereka yang tak ada sijil, ini untuk mereka. Kita kena faham situasi sekarang. Program ini kita nak beri peluang kepada mereka untuk belajar dan tahu juga apa yang berlaku dalam digital marketing sekarang. Perakuan oleh orang bekerja sendiri ya. Ni surat perakuan ni sign kat sini je sebenarnya. Tak payah buat surat lain pun dah okey. Alright. So itulah serba sedikit tentang Kerjaya Madani. Saya mohon sangat kalau kita rasa perkara yang saya kongsikan ni mungkin bukan untuk anda, tapi cubalah kita ingat-ingatkan, tengok keliling siapa yang kita boleh bantu, siapa yang boleh kita ajak untuk hadir 5 hari program ini. يا حافظ احفظني يا حافظ احفظني سيحمي السنتري معهد الرفاعي يا إلهي ربي بجاه محمد أفوض أموري يا هادي مهتدي طالبا الرفاع اسمع هذا المقال من اجتهد في الحال فاز في المآل يا طالبا الرفاع كن من الفلاح مجتهدا طلب العلم من الكياء يا نور النور نور قلبي بالعلم وصلى همتي أكرم